Penduduk serta mangsa terjejas tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim perlu melakukan pemeriksaan kesihatan semula susulan kebimbangan kesan jangka panjang membabitkan penyakit kronik. Hakikatnya, penduduk Pasir Gudang sudah lama terdedah kepada pelbagai bahan kimia sama ada secara langsung atau tidak, sekaligus meningkatkan risiko kesihatan mereka berbanding penduduk di kawasan lain. Apatah lagi beberapa penduduk dan mangsa tragedi terbabit yang mendakwa kesihatan mereka semakin terjejas dan merosot selepas 5 tahun insiden itu berlalu. Penuntut sekolah yang berhampiran dengan Sungai Kim Kim itu muntah dan terjadi pening kepala dan ada yang pingsan. Dan kita ingatkan benda tu mula-mula bila kita baca, kita ingatkan dia hanyalah peristiwa yang terjadi pada that instant saja, ataupun pada masa itu saja. Tetapi apa yang terjadi ialah maknanya kita tengok dia berlarutan. Kes itu berjangkit-jangkit, pelajar maknanya ada yang lebih ramai yang dimasukkan ke hospital, dirujuk ke hospital, ada yang masuk di ICU selama 2-3 hari, dan Dr. Syahrudin pun meminta kita berjumpa dengan pada masa itu pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor adalah Datuk Dr. Izani. Kan? Jadi kita berjumpa dengan Dr. Izani. Jadi maknanya masa jumpa tu tak kekok sangatlah. Jadi kita kata apa yang kita boleh bantu. Jadi Dr. Izani mengatakan tak apa, kita akan bagi kelulusan pada kumpulan daripada UTM ni untuk masuk. Jadi saya masih ingat lagi kita pertama kali kita masuk adalah kita pakai kelengkapan PPE lengkap semua. Saya dengan rakan saya Dr. Faizwan, kita pergi masuk dan kita masuk ke sungai tu. Kita fikir apa yang kita boleh buat adalah kita ambil sampel air. Sampel air. Jadi kita ambil sampel air. Saya masih ingat air sampel yang kita ambil, kita buat kajian dan kita tidak dapati ada apa-apa bahan kimia yang membahaya pada masa itu dalam Sungai Kim Kim. Ini memang dah dijangkakan sebab sungai itu mengalir. Pada saya, kes ini agak unik sebab dia adalah pencemaran air yang pergi pada pencemaran udara. Kan? Selalunya pencemaran air di situ saja. Tapi ini pencemaran air yang pergi ke udara yang melibatkan ramai orang. Dan kita boleh lihat betapa seriusnya pada masa itu sebab ini melibatkan satu daerah, kan? Sebab daripada sehari ke sehari ada sahaja sekolah, ada sahaja murid yang sakit. Kita tak tahu mana kita tak tahu sebab benda ni dia semacam kita mencari satu benda yang kita tak tahu apa yang ada dalam udara ini. Sebab bila cuaca panas, maknanya air sikit, air itu akan jadi panas. Jadi bila air panas, dia akan tolak bau naik ke atas. Dan kebanyakan benda-benda ni adalah dia mudah beruap. Memang akan berbau. Dari pemantauan yang kita buat, kita dapati ada 2 jenis bahan kimia pada masa itu yang mungkin kandungannya agak tinggi di dalam udara. Yang tak sepatutnya tinggi begitulah. Kalau saya kata tinggi ni maknanya tak melampau tinggi, tapi maknanya katakan dia punya parasnya sepatutnya begini, dia sikit atas daripada apa yang dibenarkan, bukannya melampau. Iaitu acrolein dengan acrylonitrile. Dua benda ni. Acrolein dengan acrylonitrile. Okey, saya sarankan sebab peristiwa ni dah berlaku. Peristiwa ni dah berlaku. Jadi sepatutnya kita kena sentiasa menjalankan pemeriksaan kesihatan. Supaya tidak timbul masalah di masa hadapan. Kalau ada masalah yang kita katakan para doktor kan nampak ada kesihatan yang tak baik, dia dah tahu apa nak buat. Tak adalah nanti bila tiba-tiba kita pergi dah serius, kita tak tahu cerita. Sepatutnya penduduk sentiasa menjalankan pemeriksaan kesihatan dari masa ke semasa. Itu penting.